Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ustazah Ira. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan teruskan pelajaran tahun 5 iaitu bidang ibadah. Tajuk yang ingin Ustazah ajar pada hari ini ialah tayamum bahagian yang pertama. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulakan pembelajaran, harap adik-adik semua bersedia dengan buku teks muka surat 102. Dan sebelum kita mulakan pelajaran, eloklah kita membaca doa. Ikut bacaan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita teruskan. Baik, kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, adik-adik semua boleh menyatakan pengertian tayamum dengan betul. Yang kedua, boleh menjelaskan rukun tayamum dan juga sunat tayamum dengan tepat dan juga betul. Dan yang ketiga, boleh menerangkan sebab yang mengharuskan tayamum dengan betul. Baik, sebelum kita mulakan, baik, Ustazah ada beberapa persoalan. Cuba baca persoalan ni ya. Amir sakit dan tangannya bersimin. Bagaimana dia ingin berwuduk? Okay, yang pertama. Yang kedua, Ahmad tersesat di dalam hutan dan ketiadaan air untuk berwuduk. Baik, persoalan yang kedua. Kedua-dua rakan kita ni hendak solat tetapi seorang sakit, yang seorang lagi tersesat dalam hutan, tiada air. Jadi, bagaimana nak menyelesaikan masalah? Untuk dia sembahyang, untuk menggantikan wuduk dia, untuk menjawab soalan ini, Ahmad dan Amin boleh diharuskan bertayamum. Jadi, tayamum adalah sebagai menggantikan wuduk. Baik. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan tayamum. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Baik. Tayamum, bila kita sebut tayamum ni bermaksud menyapu debu tanah yang suci. Ke mana? Ke muka. Serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan juga syarat-syarat tertentu. Baik. Apa perkara penting dalam pengertian tadi? Jadi adik-adik semua kena ingat. Yang pertama, sebut saja tayamum mesti ada debu tanah yang suci. Memang Allah jadikan bahawa tanah adalah sesuatu yang suci. Baik, yang kedua, kita menggunakan tayamum ni menggunakan dua saja anggota iaitu muka dan juga tangan. Dan yang ketiga, mesti bermula dengan niat dan juga syarat-syarat tertentu. Baik. Seterusnya, apakah dalil yang mengharuskan kita bertayamum? Baik, Allah telah menyatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Ustazah bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Baik, kita lihat maksud dia. Sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah iaitu debu yang bersih. Baik. Kalau tadi Ustazah terangkan pengertian tayamum. Apa dia? Menyapu debu tanah yang suci ke mana? Ke muka dan juga tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Baik, kita lihat kepada rukun tayamum. Apa dia rukun tayamum? Baik, rukun adalah perkara yang wajib. Kalau kita tidak buat bermakna tidak sah tayamum kita. Baik, yang pertama, niat. Rukun yang pertama ialah berniat. Mari kita baca niat. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharukan solat kerana Allah Ta'ala. Baik. Niat yang pertama. Kita pergi yang kedua.
menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Ya. Kalau yang pertama tadi niat, yang kedua menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Okey, kita pergi yang ketiga. Menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Ya. Dan yang keempat, tertib. Okey, ini adalah rukun tayamum. Apa maksud tertib? Tertib adalah kita mendahulukan perkara yang dahulu. Maksudnya kita mendahulukan muka, kemudian barulah tangan. Okey? Ustazah ulang balik. Rukun tayamum yang pertama, niat. Yang kedua, menyapu muka. Yang ketiga, menyapu tangan. Dan juga yang keempat, tertib. Baik. Kita dah ingat tadi pengertian yang kedua tayamum dan seterusnya sunat tayamum. Baik. Sunat adalah perkara yang digalakkan ketika bertayamum. Ya. Rukun adalah wajib. Sunat adalah perkara tambahan yang kita kalau buat dapat pahala. Seelok-eloknya kita buat sebab Rasulullah buat. Jadi kita ikut sunnah. Baik, yang pertama, membaca basmalah. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menekap tangan kita ke debu, kita mulakan dengan Bismillah. Yang kedua, menyapu muka daripada atas ke bawah. Ya, menyapu muka dari atas ke bawah. Kita sapu keseluruhan daripada atas hinggalah ke bawah. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Ya, ketika kita tepuk, kita tipiskan. Maksudnya kita hentakkan jari kita ataupun kita boleh tiup supaya dia nipis. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Ya, ketika kita tepuk debu, kita renggangkan jari kita. Baik. Seterusnya, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Eloklah kita buat sebelah kanan dahulu, kemudian barulah sebelah kiri. Yang keenam, menghadap kiblat. Ketika kita bertayamum, kita hendak halakan ke kiblat. Dan yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Baik. Itu adalah perkara-perkara sunat. Ya. Seterusnya kita pergi kepada sebab apa yang mengharuskan kita bertayamum. Baik, yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Okey, kita dah cari air, memang dah tak jumpa dan ketika itu kita diharuskan bertayamum. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan juga ternakan. Ya, kita ada air tapi ada segelas saja untuk minum dan juga ternakan kita. Ketika itu kita diharuskan bertayamum. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Jadi kita tahu ada air tapi jauh kita nak ambil. Jadi kita digalakkan bertayamum. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Yang ni kalau kita terhalang, ya. Contohnya macam sakit tadilah, ya, ataupun ada musuh tempat yang kita nak ambil air tu. Bermakna kita digalakkan bertayamum. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Ya. Kalau kita keluar dalam keadaan yang sejuk, maka kita akan sakit. Maka ketika itu kita digalakkan bertayamum. Baik. Jadi, selesai ya pembelajaran kita. Ustazah ulang balik. Okay, yang pertama tadi kita belajar pengertian. Okay. Iaitu menyapu debu tanah ke muka dan juga tangan ke siku dan juga dengan syarat-syarat dan niat. Ya. Baik. Rukun tayamum tadi ada 4. Ingat balik ya, Ustazah ulang semula. Yang pertama niat. Yang kedua, sapu debu ke muka. Yang ketiga, menyapu debu ke tangan. Dan yang keempat, tertib. Okay, itu rukun. Seterusnya sunat. Kita dah belajar tadi. Baca bismillah. Okay. Seterusnya sapu muka daripada atas ke bawah. Menipiskan debu. Okay. Merenggangkan jari. Dahulukan anggota kanan. Menghadap kiblat. Dan membaca doa selepas wuduk. Ya. Dan sebab diharuskan bertayamum ketiadaan air. Cukup untuk keperluan diri. Cuaca terlalu sejuk. Terhalang daripada menggunakan air dan jarak tempat yang jauh. Jadi anak-anak semua harap-harap dapat memahami dan dapat mengingati perkara-perkara yang kita belajar tadi.
Jadi sebagai latihan ya, anak-anak, adik-adik semua dikendaki menghasilkan peta buih ni ya, iaitu rukun tayamum. Ada 4 tadi kan. Okey, membuat peta pokok berkenaan dengan sunat tayamum dan membuat peta buih berkenaan dengan sebab mengharuskan bertayamum. Okey. Jadi sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah Ustazah akan sambung di bahagian yang kedua, iaitu tayamum siri kedua, di mana kita akan belajar bagaimana tata cara hendak bertayamum ya. Bagaimana kita nak bertayamum dengan cara yang sempurna, insya-Allah. Jadi sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.